Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Alia Isyirah binti Hairul Ansor dari Unit Pendidikan Islam 2. Tajuk kita pada hari ini ialah Dalil Al-Quran dalam menerapkan akidah serta sejarah pemikiran akidah. Metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah ada 4, iaitu membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Yang kedua, menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Yang ketiga, mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebenarannya. Yang keempat, membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Jadi, saya akan menerangkannya secara satu persatu. Yang pertama, membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Paksaan menurut Kamus Dewan Bahasa Pustaka 2017, paksa bermaksud perbuatan memestikan orang melakukan sesuatu. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 256, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Yang bermaksud, tidak ada paksaan dalam agama Islam kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan taghut, iaitu berhala, menyembah berhala, dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh dan yang tidak akan putus. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi, paksaan ini ialah tindakan seseorang itu memaksa orang lain melakukan sesuatu perkara yang tidak diingini dan tidak dipersetujuinya. Sedangkan ayat Al-Quran itu sendiri sudah menerangkan dan menjelaskan yang agama Islam itu tidak ada paksaan dalam setiap perkara. Taklid pula, Imam Ghazali berpendapat taklid ialah menerima sesuatu pendapat tanpa mengetahui alasan atau hujah. Dalam surah Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang bermaksud, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya, pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Jadi, dalam bahasa mudahnya, taklid ini seperti lembu di cucuk hidung, iaitu mengikut je apa cakap orang dan apa cara orang tanpa usul periksa. Oleh itu, wajib bagi seseorang untuk belajar dan tidak berpegang kepada taklid kerana boleh menyebabkan kekeliruan dalam akidah Islam yang sebenar. Muhammad Razi 2018. Seterusnya, menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Akal ialah daya kekuatan yang berada pada jiwa manusia sehingga mampu untuk menerima ilmu pengetahuan serta menjadi alat untuk berfikir. Dalil berkaitan Allah yang menciptakan alam dan menukarkan malam dan siang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa huwallazi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar. Afala ta'qilun. Yang bermaksud, dan dialah yang menciptakan serta mengembangkan kamu di bumi, dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan.
dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang menentukan pertukaran malam dan siang. Maka tidakkah kamu berfikir? Surah Al-Mu'minun ayat 79 hingga 80. Seterusnya dalil berkaitan Allah menurunkan hujan dan memanfaatkan makhluknya. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya menyuburkan tumbuhannya, dengannya kamu mengembalakan ternakmu. Surah An-Nahl ayat 10. Seterusnya dalil berkaitan Allah menciptakan bumi dengan tumbuhan yang indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung ganang yang kukuh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Surah Qaf ayat 7. Jadi kesimpulan akal menerusi alam nyata ini ialah pemerhatian akal terhadap alam nyata mampu mengukuhkan iman seseorang. Seterusnya dapat mengkaji bukti serta kekuasaan Allah. Selain itu, kita dapat membuat penilaian saksama antara kebenaran dan kesesatan. Jika manusia menggunakan akal dengan baik, maka mereka pasti akan kagum dengan ciptaan Allah. Metodologi yang ketiga, mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebenarannya. Pada zaman dahulu, golongan Yahudi penuh kesesatan dalam diri, iaitu mereka menyembah berhala yang tidak mempunyai kekuasaan, bahkan tidak boleh bercakap. Dalam surah Al-A'raf ayat 148, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila takhudhu wa kanu zalimin. Yang bermaksud, dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Sur, mereka membuat perhiasan-perhiasan emas. Mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahawa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Seterusnya saya akan mengisbatkan kebatilannya. Dalam surah Al-Fatihah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Allah yang Esa dan kepadanya sahaja kita patut sembah, serta Allah banyak memberi kita manfaat dan petunjuk ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Rasul merupakan salah satu utusan Allah bagi memberi panduan kepada umatnya. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 165, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Yang bermaksud, Rasul-Rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah serta Rasul-Rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi saya akan mengisbatkannya
dengan surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabillazi nazzala ala rasulihi wal kitabillazi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi jelas di sini kitab suci Al-Quran yang diutuskan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan ajaran Islam yang benar, dan beriman kepada Rasul itu merupakan rukun iman yang keempat. Menilai sejarah pemikiran akidah. Pemikiran yang pertama ialah Syiah. Syiah dalam bahasa Arab bermaksud pengikut. Mereka ialah golongan yang mengagung-agungkan Saidina Ali radhiyallahu anhu dan menganggap beliaulah pengganti Rasulullah SAW sebagai khalifah. Sejarah perkembangan Syiah. Pengasasnya ialah Abdullah bin Sabah, iaitu seorang Yahudi dari Yaman yang masuk Islam, tetapi tujuannya untuk merosakkan agama Islam. Abdullah bin Sabah ini percaya bahawa Nabi Muhammad SAW akan kembali semula untuk memberi wasiat kepada Saidina Ali, iaitu untuk menjadi khalifah yang seterusnya. Selepas kewafatan Saidina Uthman, para sahabat memujuk Saidina Ali untuk menjadi khalifah seterusnya, tetapi beliau enggan kerana tanggungjawabnya sangat besar. Akhirnya setelah dipujuk, Saidina Ali menjadi khalifah dan golongan Syiah berasa sangat seronok. Kaitan pemikiran Syiah dengan metodologi Al-Quran. Golongan Syiah mempercayai Al-Quran tidak sempurna dan mendakwa Al-Quran mereka yang disebut sebagai Mushaf Fatimah 3 kali ganda lebih banyak kandungannya daripada kitab suci Al-Quran yang sebenar. Dalil yang menolak kebatilannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Yang bermaksud, dan telah sempurna firman Tuhanmu iaitu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 115. Jadi ayat ini jelas menyatakan kitab Al-Quran ini telah sempurna kandungannya dan tiada siapa atau tiada apa yang boleh mengubahnya, kerana Allah telah memelihara kitab suci Al-Quran ini. Seterusnya, Khawarij. Menurut Imran 2010, kalimah Khawarij dalam bahasa Arab bermaksud mereka yang keluar, dan hal ini dari sudut istilah merujuk kepada kefahaman golongan yang keluar daripada ketaatan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan menolaknya. Sejarah perkembangan Khawarij muncul sejak di zaman Rasulullah SAW lagi, apabila mereka ini dikenali sebagai kaum pemberontak dan penentang yang menganggap hanya mereka sahaja yang benar, sedangkan orang lain semuanya salah. Kemunculan Khawarij secara rasmi ialah semasa zaman Saidina Ali sewaktu terjadinya Majlis Tahkim bersama Muawiyah.
Mereka membantah pelaksanaan majlis tersebut kerana menganggap ianya membelakangi kitab Allah dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Saidina Uthman dibunuh, mereka kemudian bersembunyi dalam penyokong Ali untuk mengelakkan diri mereka daripada diburu dan dibunuh balas oleh Muawiyah yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saidina Uthman. Kaitan pemikiran Khawarij dengan metodologi Al-Quran. Golongan Khawarij berpendapat hukum Allah harus ditegakkan. Mereka yang melanggar hukum Allah dianggap sudah keluar agama Islam atau kafir. Dalil yang menolak kebatilannya, firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 153. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Yang bermaksud, dan orang-orang yang melakukan kejahatan kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan beriman, maka sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu Maha Mengampun dan Maha Mengasihani. Jadi di sini jelaslah bahawa Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sedangkan Allah mengampuni dan menerima taubat hamba-Nya, kita sebagai hamba tiada hak untuk menghukum orang berkenaan hal akhirat. Seterusnya Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah satu dari cabang pemikiran dalam Islam yang terkenal dengan sifat rasional dan liberal. Sejarah perkembangan Mu'tazilah. Mu'tazilah berkembang di kalangan golongan intelek semasa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun dari Kerajaan Abbasiyah. Mu'tazilah semakin kukuh setelah Khalifah Al-Ma'mun menjadikannya sebagai mazhab rasmi. Perbezaan pendapat terjadi antara kedua pihak, iaitu Wasil bin Atta, seorang murid yang mengkritik Hasan Al-Basri yang merupakan gurunya sendiri. Kaitan pemikiran Mu'tazilah dengan metodologi Al-Quran. Golongan Mu'tazilah menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Dalil yang menolak kebatilannya dalam firman Allah surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan, yang bermaksud Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia. Jadi ayat ini menyebut Al-Quran itu adalah ilmu Allah, sedangkan manusia adalah makhluk. Ini berarti ilmu Allah dan makhluk itu adalah suatu yang berbeza. Jadi jelaslah Al-Quran itu bukanlah makhluk, tetapi ilmu Allah. Seterusnya Jabariyah. Dari segi bahasa, Jabariyah berasal dari bahasa Arab Jabara yang berarti memaksa. Jadi golongan Jabariyah menganggap bahawa semua perbuatan manusia adalah terpaksa. Sejarah perkembangan Jabariyah. Tokoh Jabariyah bernama Jaham bin Safwan. Menurut Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan, manusia adalah makhluk yang tidak memiliki kehendak apapun. Allah yang mengendalikan segala perbuatan manusia. Husain bin Muhammad An-Najjar dan Dirar bin Am meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengendalikan semua perbuatan manusia. Namun, ia berpendapat manusia pun memiliki peranan dalam mewujudkan perbuatan tersebut. Kaitan pemikiran Jabariyah dengan metodologi Al-Quran. Golongan Jabariyah berpendapat manusia tidak mempunyai pilihan serta kebebasan dan terpaksa mengikut takdir Allah. Dalil yang menolak kebatilannya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, serta Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkannya, iaitu manusia untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa.
Surah Asy-Syams ayat 8. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi pilihan kepada manusia untuk memilih jalan yang dikehendakinya. Tambahan, Allah Subhanahu Wa Taala memberi pilihan kepada manusia untuk menentukan kehidupan berdasarkan suruhan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mencegah mereka daripada melakukan syirik kepadanya. Dan yang terakhir, Qadariyah. Qadariyah membawa fahaman akidah bahawa manusia bebas bertindak dan melakukan apa sahaja yang ia kehendaki tanpa terikat dengan kuasa Allah. Sejarah perkembangan Qadariyah, sebuah mazhab yang muncul di Basrah. Berikutan perbincangan hebat orang Islam mengenai qada dan qadar. Mereka mengatakan segala kerja manusia terjadi dengan kehendak dirinya sendiri. Allah hanya menyediakan peruntukan untuknya. Kaitan pemikiran Qadariyah dengan metodologi Al-Quran. Golongan Qadariyah menafikan qadar Allah atau campur tangan kuasa dan perbuatan Allah terhadap segala perbuatan manusia. Dalil yang menolak kebatilannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna zalika fi kitab. Inna zalika 'alallahi yasir. Yang bermaksud, apakah kamu tidak mengetahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa sahaja yang ada di langit dan di bumi? Bahawasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab iaitu Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Pengetahuan dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala-galanya. Semua yang berlaku sudah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Jadi, jelaslah setiap perbuatan manusia telah diketahui oleh Allah dan ini menunjukkan kekuasaannya. Jadi, kesimpulan dan rumusan bagi semua yang saya bentangkan ini ialah terdapat pelbagai ilmu peristiwa baik dan buruk yang terdapat dalam Al-Quran dan kandungannya ditujukan kepada umat manusia demi kelangsungan hidup yang sejahtera secara syumul. Seterusnya, pemahaman yang tinggi dan penghayatan yang mendalam seseorang manusia terhadap Al-Quran akan menghasilkan akhlak yang luhur dan sempurna. Dan yang terakhir, kesempurnaan hidup manusia itu adalah apabila terdapat keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, iaitu dengan meletakkan akidah sebagai teras yang kukuh. Setakat itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.